Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua tahu ke tidak, besi ni kalau ikut Al-Quran diturun daripada langit, bukan keluar daripada bumi. Besi ni kalau ikut Al-Quran turun daripada langit, bukan keluar daripada bumi. Ada cerita dia. Alhamdulillah pagi ni kita bertemu, dan pagi ni pagi yang ke-27 Ramadan. Malam tadi malam yang ke-27 Ramadan. Dan kalau berdasarkan setengah hadis, malam Al-Qadar ni dikatakan malam yang ke-27. Ada yang kata 25, 23, dan yang paling popular 27 lah. Dan sehingga ulama yang menyokong kata 27 ni, dia ada buat takwil yang pelik sikit. Dia ada perkiraan matematik. Cuba kira tuan-tuan, Lailatul Qadr, lam ya lam ta alif lam qaf dara, 9. Perkataan Lailatul Qadr itu ada 9 huruf. Baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Perkataan Lailatul Qadar itu diulang dalam surah Al-Qadar itu sebanyak 3 kali. Jadi grup ulama ni dia buat matematik, 9 huruf kali 3 jadi berapa? 27. Itu kita takwil para ulama lah. Dan pagi ni insya-Allah kita akan buat sinopsis juzuk yang ke-27. Nak berabi juzuk yang ke-27 dalam masa 15 minit tuan-tuan mustahil, tapi kita ambil juz dia beberapa ayat sahaja, yang mana mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita lah. Juzuk 27 ni dia ada beberapa surah. Itu surah Az-Zariyat. Az-Zariyat ni angin yang bertiup. Dan dalam surah Az-Zariyat ni yang paling popular biasa kita dengar, itu ayat yang ke-56. Allah kata asal tujuan penciptaan manusia. Biasa kita dengar ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali untuk mereka sembah aku. Cuma ayat ni dia tak boleh berhenti sini. Dia kena sambung sikit lagi. Allah kata ma uridu minhum mir rizqin. Aku tak minta daripada mereka dengan penyembahan itu, semayang tu, mir rizqin, rezeki, wa ma uridu an yut'imun, bukan juga aku nak minta mereka ni beri aku makan, tetapi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maksudnya kita ni kena semayang sembah Allah. Cuma nak kena ingat juga bila kita semayang, bukan Allah kenyang, Allah tak perlukan kita, kita hak perlukan Allah. Kenapa Allah bagi rezeki? Tuan-tuan, antara tafsiran yang dibuat oleh para ulama pada ayat 56 sampai 58, antara benda yang Allah Ta'ala pantang, dia marah sungguh, apa dia? Orang yang sibuk cari rezeki sehingga tak semayang, seolah-olah majikan dia itulah Tuhan pemberi rezeki. Okey, surah kedua surah At-Tur. At-Tur ni dinamakan At-Tur sebab Allah Ta'ala bersumpah dia awalnya dengan gunung Tur Sinai. In fact sebenarnya surah At-Tur ni Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 benda ataupun beberapa benda. Gunung Tur Sinai, Kaabah di Mekah, dan juga lautan yang di dalamnya ada api. Ada cerita-cerita dia tu. Cuma surah At-Tur ni Allah Ta'ala cerita seperti biasalah, balasan bagi orang yang menentang dia dan juga ganjaran bagi orang yang beriman kepadanya. Surah At-Tur ni ayat 21 tuan-tuan, ayat ni sangat bagus. Allah Ta'ala cerita bagaimana orang beriman ni besok akan dikumpulkan sekali dengan zuriat mereka, family, keturunan, anak beranak semua sekali dalam syurga, dengan syarat mereka semua tu mesti bersatu pada iman. Jadi kalau kita duduk sekali dengan family kita dalam syurga, kita kena didik jadi orang beriman dan didik mereka supaya jadi orang beriman. Dan dalam surah At-Tur ini juga kalau kita perhati ayat 25 sampailah ayat 28 ni reunion ahli syurga. Ahli syurga besok duduk dalam syurga bercerita kenapa mereka dapat nikmat syurga yang begitu punya hebat. Mereka akan cerita, oh dulu kita semasa di dunia kita buat ni. Maksudnya kita berharap supaya kita juga besok boleh reunion sekali dalam syurga. Seterusnya surah An-Najm. Surah An-Najm ni tuan-tuan, antara benda yang sangat sinonim pada surah An-Najm adalah peristiwa Nabi naik ke langit. Kita biasa bincang Isra, Mi'raj. Isra tu dalil dari mana? Dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra tu. Isra ni berjalan malam daripada Mekah ke Palestin. Manakala Mi'raj tu dia tak ada pada surah Al-Isra. Mi'raj ambil pada surah An-Najm. Cerita dia ayat bermula daripada awal surah lah sampailah kepada ayat yang ke-18, apa yang disaksikan oleh Nabi di langit.
Dan surah An-Najm ini juga antara benda penting, ayat yang ke-32. Ada satu benda yang Allah Ta'ala tegur. Allah kata fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu bersihkan diri kamu sendiri. Dia paling tahu mengenai siapa bertakwa. Kadang-kadang setengah kita ni perasan baik. Kita perasan baik, kita perasan soleh. Lepas tu kita pun pandang rendah orang lain. Rupanya kalau kita belajar tasawuf, dipanggil tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ada penyucian jiwa yang dituntut. Maksudnya kita sucikan diri kita, cari kesalahan kita, kita baiki diri kita, muhasabah. Hari demi hari, lama-kelamaan kita akan jadi baik. Itu yang dituntut oleh agama, tasawuf, akhlak. Yang dilarang disebut oleh ayat ni. Yang dilarang maksud tazkiyatun nafs, menyucikan diri sendiri, perasan diri itu baik. Oh, saya ni baik dah. Orang lain tak berapa nak baik. Saya baik sebab apa? Bulan Ramadan ni saya full tarawih. Saya khatam Quran. Kawan saya tak khatam Quran. Saya lebih baik daripada dia. Hak ni dilarang oleh agama. Allah kata mu jangan kata mu ni baik. Kenapa? Allah yang lebih mengetahui tentang siapa yang paling bertakwa. Dalam surah ini juga tuan-tuan, ayat yang ke 238-39 ni Allah Ta'ala cerita satu prinsip dalam agama. Apa dia prinsip tu? Orang lain tak akan tanggung dosa orang lain. Dan orang tu dapat apa dia buat sahaja. Jadi orang nak kata suami tanggung dosa isteri, dosa anak-anak, sebenarnya tak betul lah. Dalil Al-Quran tu jelas menunjukkan. Kemudian ayat yang ke-43 ini antara yang sangat sinonim. Boleh ke tidak kita buat lawak, ketawa, buat lawak dan sebagainya. Secara prinsipnya tuan-tuan, kita nak ketawa ni sebab apa? Sebab Allah yang jadikan kita ketawa. Ayat yang ke-43 ni. Allah kata wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya dia Allah yang menjadikan kamu ketawa dan juga menangis. Ketawa menangis ni dua-dua sekali ni adalah bukti kuasa Allah. Cuma ketawa dan juga menangis ni kadang-kadang dia jadi produk yang boleh memesongkan manusia. Terlampau banyak ketawa, buat program-program pertandingan nak bagi orang ketawa. Dan itu sebenarnya tak berapa baguslah. Sebab ketawa banyak sangat ni akan menyebabkan hati mati. Ketawa ni bagi saya seperti ajinomoto sahaja. Jangan lebih. Lebih memanglah sedap, tapi boleh memudaratkan badan. Sama juga, ketawa lebih sangat memudaratkan rohani. Lepas tu sangat tak kenalah. Ceramah dipilih kerana penceramah tu pandai buat lawak. Dia bukan begitu. Seterusnya surah Al-Qamar. Kenapa dinamakan Al-Qamar? An-Najm tadi bintang. Al-Qamar ni bulan. Sebab apa? Dalam surah ni di awalnya Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi pernah membelah bulan. Dan surah Al-Qamar ni ada cerita para Nabi lah. Para cerita Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan sebagainya. Cuma dalam surah ini ada keajaiban tersendiri, iaitu pada ayat yang ke-44-45. Ayat ni Allah kata am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Adakah mereka berkata kami adalah satu kumpulan yang akan mendapat kemenangan? Sayuhzamun jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Mereka akan dikalahkan dan lari ke belakang. Surah ayat ni tuan-tuan, surah Al-Qamar ni turun di Mekah. Aisyah kata aku ingat lagi aku dengar surah Al-Qamar dibacakan di Mekah ketika aku kanak-kanak duduk bermain lagi. Ni biasa dengar dah surah Al-Qamar. Tapi surah Al-Qamar ni ayat 44-45 ni Nabi baca bila? Nabi ulang baca sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar tu Nabi berdoa sungguh-sungguh. Lepas Nabi keluar daripada tempat dia berdoa, Nabi baca dua ayat ni. Adakah mereka musyrikin Quraisy duk kata mereka akan dapat kemenangan sebab mereka akan kalah dan lari ke belakang. Jadi maksudnya ayat ni walaupun turun lebih awal di Mekah, rupanya cerita dia tu berlaku di Madinah. Ini antara contoh mukjizat Al-Quran. Kemudian surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni tuan-tuan, Allah yang Maha Pemurah. Dan kemuncak Allah ni Ar-Rahman, buka ayat ni, ayat 1 dan juga 2. Allah kata Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi di sini dimulakan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan adalah bukti Allah ni adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Dan dengan adanya Al-Quran, semua benda ada. Sebab tu kita ni umat Islam, peganglah Al-Quran tu betul-betul. Dan surah Al-Qamar Allah Ta'ala cerita, surah Ar-Rahman cerita kelebihan-kelebihan makhluk yang dicipta untuk kita kenang. Dan surah Ar-Rahman ni dia ulang sebanyak 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana satukah wahai manusia dan juga jin kamu nak dustai. Dan surah Ar-Rahman Allah Ta'ala cerita juga mengenai ahli neraka
dan juga ahli syurga. Syurga tu pula ada dua level, dua jenis. Syurga kelas tinggi, syurga kelas rendah. Dan para ulama tafsir dia buat sifir. Dia kata apa tuan-tuan? 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma itu dipecah kepada beberapa bahagian. 8, 7, 8, 8. 8 pertama pada bahagian awal bila Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat dia. Jadi Allah Ta'ala sebut nikmat 8 kali Allah Ta'ala tegur. Dengan nikmat Tuhanmu yang mana satu mu nak beriman. Kemudian 7 yang kedua, 7 yang berikutnya Allah Ta'ala ulang pada cerita ahli neraka. Sebab apa neraka ni ada 7 pintu, ada ayatnya. Kemudian 8 berikutnya Allah Ta'ala cerita selepas dia sebut nikmat syurga kelas atas. Dan 8 berikutnya bila Allah Ta'ala cerita mengenai syurga kelas bawah. Kenapa 8 pada syurga? Sebab ada hadis Nabi. Syurga ini ada 8 pintu. Jadi ulama kata apa? 8 pertama siapa beriman, Allah Ta'ala akan hindarkan dia daripada 7 yang kedua, iaitu neraka. Dan dia akan dimasukkan ke dalam sama ada syurga yang pertama, syurga yang kelas tinggi pada 8 fabi ayyi ala'i rabbikum berikutnya ataupun 8 yang berikutnya. Ini antara contoh keajaiban surah Ar-Rahman. Kemudian surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni tuan-tuan cerita pasal kiamat. Bila sebut waqi'ah ni orang kita sinonim. Siapa baca surah Al-Waqi'ah murah rezeki. Sebenarnya kurang tepat. Tak ada hadis pun yang kata baca surah Al-Waqi'ah murah rezeki. Kalau yang ada hadis pun hadis itu dhaif, lemah. Dikatakan siapa yang baca surah Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa kefakiran. Lain tu. Siapa baca Al-Waqi'ah tak akan fakir. Bukan siapa baca surah Al-Waqi'ah ni akan kaya. Kemudian kita kena ubah mentaliti. Bila sebut surah Al-Waqi'ah, oh nak kaya. Bukan lagu tu. Surah Al-Waqi'ah ni cerita mengenai kiamat. Bila kiamat berlaku, manusia ni pecah 3 kumpulan. Kumpulan pertama VVIP. Dia kata as-sabiqun as-sabiqun. Kumpulan kedua bawah sikit. Dia panggil ashabul yamin. Syurga bawah sikit. Dan kumpulan yang ketiga ahli neraka. Dan disebut kenapa mereka dihumban ke dalam neraka. Lepas ni baca surah Al-Waqi'ah, ingatkan diri kita, kita nak beriman sepenuhnya kepada kiamat. Mudah-mudahan kita masuk golongan VVIP dalam syurga ataupun golongan kanan dan minta dijauhkan daripada ashabus shimal, ahli neraka. Ubah persepsi kita tu. Dan yang terakhir sekali surah Al-Hadid. Ini yang saya baca dalam solat tadi. Al-Hadid maksud dia besi. Dan surah ni di awal-awalnya Allah Ta'ala cerita mengenai kelebihan bersedekah. Contoh ayat ke-7. Allah kata mu sedekah, beriman kepada Allah dan mu kena sedekah. Lepas Allah kata wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan nafkahkanlah daripada harta kamu yang dia Allah jadikan kamu sebagai pemegang amanah. Maksud mustakhlafin, kamu tolong jaga, bukan harta kita. Dan disebut juga pada ayat yang ke-10, ini degree ataupun beza para sahabat. Hak lebih awal masuk syurga sebelum pembukaan, masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan juga selepas. Mesti ada beza. Dan ini secara tak langsung prinsip kepada seniority. Kita kena tahu hormat senior. Dan seterusnya tuan-tuan banyak lagi lah antara contohnya. Ini penting. Ayat 22-23. Ayat 22-23 ni tuan-tuan. Cerita dia apa? Cerita dia apa yang berlaku di bumi tidak ada kebetulan. Jadi ayat orang kita kata, oh kebetulan jumpa awak sini. Sebenarnya tak betul. Semua tu dah ada rekod Tuhan. Kalau kita kata, oh kebetulan jumpa awak di sini, seolah-olah kita nak kata ayatnya lah. Bukan kita nak kata seolah-olah benda yang berlaku itu di luar pengetahuan Allah. Sedangkan pada ayat yang ke-22 ni Allah kata apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tak berlaku satu musibah di bumi ataupun pada diri kamu, melainkan benda itu dah ada rekod yang ditetapkan Allah semenjak azali. Maksudnya kalau jumpa dengan kawan kita, kita kata, ini dah tentu, ketentuan Allah kita jumpa di sini. Bukan kata kebetulan jumpa sini. Itu bahasa yang lebih tepat lah. Dan seterusnya ayat 25 ni cerita pasal besi tuan-tuan. Ayat ni Allah Ta'ala kata dia hantar Rasul dengan keterangan dan diturunkan kepada Rasul 2 benda. Kitab, dalam kitab itu ada neraca timbangan ilmu dan juga besi. Jadi soalan dia, kenapa ayat yang ke-25 Allah kata kami turunkan besi? Yang pertama nak kena ingatkan dalam Islam dia bukan kitab saja, dia ada sekali besi. Sebab Nabi semasa di Mekah 13 tahun Nabi berhujah. Nabi membawa kitab.
Bila hijrah ke Madinah, bila musuh melampaui batas, kena ada besi untuk mempertahankan diri. Antara kekurangan agama Kristian sebab dia cuma ada kitab, dia tidak ada besi. Jadi kalau orang tindas dan sebagainya, kena redha, kena sabar. Lama kelamaan jadi dayus. Jadi dalam Islam dia kena ada hujah terlebih dahulu. Kalau degil, kita guna teknik perang. Besi-besi di sini merujuk kepada kiasan, kepada peperangan lah. Tetapi peperangan itu pun ada adab-adab dia. Satu. Kemudian, kenapa Allah pakai anzalna, kami turunkan besi, sedangkan kita tahu besi ni keluar daripada bumi. Patutnya wa akhrajnal hadida, kami keluarkan besi daripada bumi. Ulama bahasa dia kata apa? Supaya betul ridem dia, ridem ayat. Sebab Allah kata kami turunkan kitab, kami keluarkan besi, nampak macam tak berapa nak cantik. Jadi Allah Ta'ala gunakan ridem yang sama. Kami turunkan kitab dan besi. Itu satu pandangan. Tapi ada juga ulama moden yang berpandangan, dia kata memang semua benda yang berada di bumi ni, air ke, besi ke, sebenarnya bukan berasal daripada bumi, tapi berasal daripada angkasa lepas. Selepas Allah Ta'ala cipta alam, berterabur di alam semesta, Allah cipta air, cipta besi dan sebagainya, Allah Ta'ala pun ciptalah bumi muda. Dan bumi muda ni tidak ada lagi lapisan atmosfera. Lalu air daripada angkasa pun turun jatuh ke bumi. Besi daripada angkasa pun jatuh ke bumi. Lepas jatuh ke bumi, dia terperosok masuk ke dalam bumi. Selepas jutaan tahun, dia pun dilapisi oleh tanah, pokok, gunung ganang. Akhirnya, dia duduk terbenam ke dalam bumi. Sedangkan asalnya dia Allah Ta'ala turunkan daripada langit. Itulah tuan-tuan lebih kurang tadabbur atau sinopsis ringkas juzuk yang ke-27. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Dan kalau boleh jangan berhenti setakat ni. Lepas ni kita akan teruskan juga untuk baca Al-Quran tadabbur. Sebab yang mengubah para sahabat Nabi bukan tajwid, tetapi tadabbur pada isi kandungan Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.